Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya bersama dengan ahli kumpulan saya akan membentangkan tugasan 2 iaitu tugasan pembentangan berkenaan dengan isu pembahagian harta pusaka. Sebelum kita menelusuri dengan lebih mendalam berkenaan dengan isu pembahagian harta pusaka ini, mari kita lihat dahulu biodata si mati. Nama sebenar si mati ialah Ali Ashraf bin Ali Aiman. Beliau berumur 55 tahun dan bekerja sebagai seorang jurutera yang mempunyai pengalaman bekerja yang banyak. Beliau mempunyai 3 orang anak kandung dan seorang anak tak sah taraf. Oleh itu, Ali menanggung seorang isteri, ibu dan ayah serta menjaga 4 orang anak termasuk anak tak sah taraf. Berikut merupakan salasilah keluarga Ali. Si mati iaitu Ali mempunyai seorang isteri sahaja. Ayah dan ibunya juga masih hidup dan berada di bawah tanggungannya kerana beliau merupakan anak sulung dalam adik-beradiknya. Si mati bersama dengan isterinya mempunyai 3 orang anak kandung di mana mempunyai 2 orang anak lelaki yang telah dewasa dan seorang anak perempuan yang masih bayi dan tidak balik lagi. Bukan itu sahaja, beliau juga menjaga seorang anak tak sah taraf iaitu seorang anak perempuan. Keluarga Ali hidup bahagia walaupun mempunyai seorang anak tak sah taraf. Mereka tetap saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Ini kerana mereka sekeluarga telah dididik dengan saling hormat menghormati. Walaupun anak tak sah taraf ini tinggal bersama dengan keluarga Ali, dia tetap menjaga aurat, batas dan pergaulan sesama mereka, terutamanya dengan ayah dan saudara lelaki yang lain. Sekarang mari kita lihat apakah isu yang ingin dibincangkan pada hari ini. Ali merupakan seorang jurutera yang mempunyai gaji yang besar dan harta yang banyak seperti rumah dan juga tanah. Pada suatu hari, Ali telah disahkan mengidap penyakit kanser buah pinggang tahap yang keempat. Disebabkan kerisauan ke atas penyakit tersebut, beliau ingin berjumpa dengan semua anaknya, isteri dan ibu ayahnya. Beliau telah memberikan wasiat terakhir bagi pembahagian harta pusakanya kepada semua waris yang berkenaan. Beliau membahagikan kepada setiap tanggungan dengan berjumpa seorang demi seorang. Namun begitu, Ali hanya membahagikan wasiat secara lisan sahaja tanpa persetujuan di atas kertas dan bukti yang kukuh. Tiba-tiba, Ali telah meninggal dunia. Setelah selang beberapa minggu setelah keadaan reda, ahli keluarganya membuat keputusan untuk berurusan dengan pihak mahkamah untuk bertanya berkenaan dengan wasiat yang telah dibuat oleh Ali. Setelah berjumpa dengan pihak mahkamah, setiap ahli waris telah menyatakan bahagian yang mereka dapat daripada hasil wasiat yang diberikan oleh Ali sebelum beliau meninggal dunia. Sebagai contoh, anak lelaki mendapat rumah, isteri mendapat tanah dan kereta, anak kedua mendapat duit. Namun, setelah mereka mendapat tahu bahagian wasiat yang mereka peroleh sesama mereka, terdapat beberapa pertikaian dan konflik yang berlaku antara mereka kerana bagi mereka itu tidak adil. Kemudian, pihak mahkamah telah menyatakan bahawa wasiat tersebut tidak boleh diterima kerana tidak mempunyai persetujuan pihak bertanggungjawab dan bukti yang kukuh. Hal ini kerana dalam konteks ini, sememangnya sah jika seseorang pewasiat mewasiatkan hartanya dengan cara lisan atau dengan hanya menggunakan lafaz. Namun, dalam konteks zaman sekarang dan perlunya kepada pembuktian, maka dokumentasi sama ada dalam bentuk tulisan dan bukti-bukti lain amatlah penting bagi membuktikan wasiat dan menentukan ia perlu dilaksanakan atau tidak berdasarkan kepada pembuktian yang ada. Kemudian,
keluarga ahli telah berkumpul dan berbincang secara baik. Jadi, keluarga ahli telah berurusan dengan pihak mahkamah berkenaan dengan bahagian harta pusaka untuk memberikan harta tersebut. Kemudian, ahli keluarga ahli berhasrat untuk melakukan konsep takharuj. Takharuj bermakna ahli waris menarik diri daripada menerima bahagian harta pusaka, sama ada sebahagian atau kesemuanya, dengan memberikan bahagiannya itu kepada waris lain, sama ada dengan balasan atau tanpa balasan. Kaedah ini juga adalah penyelesaian yang dicapai sesama ahli waris kerana dilakukan berasaskan kepada prinsip reda meredai dan toleransi. Namun, ia tertakluk dengan syarat takharuj. Semua penerima harta pusaka perlu bersetuju dan mengetahui jumlah bahagian mereka. Dalam tanggungan ahli mempunyai seorang anak perempuan yang masih kecil dan belum cukup umur. Oleh itu, mereka tidak boleh menggunakan konsep takharuj kerana terdapat seorang ahli waris yang tidak cukup umur dan tidak mampu untuk membuat keputusan. Pada masa yang sama, ahli juga menanggung seorang anak tak sah taraf isterinya. Anak tak sah taraf tersebut ingin mendapatkan bahagian juga daripada harta pusaka ahli. Namun, anak tak sah taraf itu tidak boleh mendapatkan bahagian daripada harta pusaka tersebut kerana dia tidak boleh mewarisi harta pusaka ayahnya walaupun ibu dan ayahnya telah berkahwin. Oleh itu, kesemua pewaris harta ahli perlu mewarisi harta mengikut bahagian yang telah ditetapkan di dalam faraid. Sekarang kita akan lihat ringkasan bagi isu tersebut. Yang pertama, keluarga ahli hendak menggunakan konsep wasiat namun tidak diterima kerana tidak menepati syarat yang ditetapkan. Yang kedua, semua ahli keluarga bersetuju untuk menggunakan konsep takharuj tetapi tidak boleh digunakan kerana mempunyai seorang anak perempuan yang belum cukup umur dan tidak boleh membuat keputusan dan persetujuan lagi. Dan yang ketiga ialah berkaitan dengan anak tak sah taraf yang tidak boleh mewarisi harta ayahnya kecuali dengan wasiat ataupun hibah ketika ayahnya masih hidup. Siapakah sebenarnya anak tak sah taraf ini? Anak tak sah taraf ialah anak yang dilahirkan di luar nikah, sama ada akibat zina atau rogol, dan dia bukan daripada persetubuhan syubhah atau bukan daripada anak perhambaan, seperti mana bahasa kasarnya ialah anak luar nikah. Seterusnya, kita akan lihat kedudukan anak tak sah taraf dalam hukum pewarisan harta pusaka ini. Anak tak sah taraf dan bapa, yakni lelaki yang mengandungkan ibunya, tidak boleh saling mewarisi. Dengan kata yang lebih mudah, jika si anak tidak mewarisi harta pusaka bapanya dan begitu juga si bapa tidak mewarisi harta pusaka anaknya, walau bagaimanapun, anak tak sah taraf tidak terputus hubungan dengan ibunya. Malah, kedua-duanya boleh mewarisi antara satu sama lain. Jika ibu meninggal dunia, dia boleh mewarisi harta ibu dan begitu juga sebaliknya. Oleh itu, berdasarkan Akta Kesahtarafan 1961, anak-anak yang tak sah taraf hanya boleh mewarisi harta dengan 3 syarat. Yang pertama, iaitu harta yang dipusakakan adalah milik ibu. Yang kedua, ibu meninggal tanpa wasiat. Dan yang ketiga, ibu tidak mempunyai keturunan lain yang sah seperti anak dan cucu. Kemudian timbul persoalan, bagaimana jika kedua ibu bapa telah bertaubat dan akhirnya bernikah? Bolehkah anak mewarisi harta pusaka bapanya? Dari segi hukum syarak, anak tersebut tetap dianggap anak tak sah taraf walaupun kedua ibu bapanya telah berkahwin.
Dan begitu juga dengan hukum pewarisan. Si anak dan bapa tetap tidak saling mewarisi. Apa yang boleh dilakukan adalah dengan membuat wasiat atau hibah antara bapa dan anak semasa hidup. Namun begitu, anak tak sah taraf tidak selayaknya dipersalahkan dengan keadaan mereka. Bukan mereka yang membuat dosa, tetapi kedua ibu bapa mereka. Mereka berhak mendapat hak penjagaan, perlindungan dan nafkah, termasuk makan minum, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Tadi kita telah membincangkan mengenai pembahagian harta pusaka milik Encik Ali. Secara ringkasnya, sebelum Encik Ali meninggal dunia, beliau telah mewasiatkan kesemua hartanya kepada anak-anaknya secara lisan. Namun begitu, pihak mahkamah telah menolak kesahihan wasiat tersebut. Jadi, bagaimanakah cara untuk kita menyelesaikan isu pembahagian harta pusaka milik Encik Ali? Secara dasarnya, pembahagian harta pusaka Encik Ali melalui wasiat adalah sah. Namun, mengapakah tidak sah? Sedangkan dalam Islam, wasiat dibenarkan melalui dua cara, lisan dan bukan lisan. Namun begitu, terdapat dua perkara yang menghalang kesahihan wasiat yang dibuat oleh Encik Ali. Pertama, Encik Ali mempunyai seorang anak tak sah taraf dan seorang bayi perempuan. Mengapakah dua perkara ini tidak membenarkan pembahagian harta pusaka melalui wasiat Encik Ali? Mari kita bincangkan. Sebelum kita kupas lebih lanjut, mengapakah anak tak sah taraf tidak berhak mendapat pembahagian harta pusaka? Kita lihat dulu bagaimana pembahagian harta pusaka ini sangat dekat dengan nasab keturunan seseorang. Para fuqaha telah menetapkan beberapa kaedah untuk mensabitkan nasab seseorang. Pertama, melalui perkahwinan. Kedua, melalui persaksian. Ketiga, melalui pengakuan ataupun ikrar. Dan yang keempat adalah khilafah, iaitu pengecaman melalui persamaan fizikal oleh dua orang yang pakar. Walau bagaimanapun, syarak mengharamkan pensabitan nasab bagi anak tak sah taraf kepada bapa bukan kandungnya. Jadi, dalam kes pembahagian harta pusaka Encik Ali, anak tak sah tarafnya tidak berhak mendapat harta pusakanya. Walaupun dalam wasiatnya Encik Ali membahagikan hartanya kepada sama rata. Dalam isu ini, ulama telah menetapkan syarat yang membolehkan seseorang itu mewarisi harta pusaka si mati. Menurut Al-Majmu' Asy-Syarh Al-Muhazzab, yang pertama adalah melalui hubungan keturunan. Jika dilihat dalam isu ini, anak tak sah taraf tersebut tidak mempunyai hubungan kekeluargaan langsung dengan Encik Ali. Jadi, nasabnya tidak sampai kepada Encik Ali. Yang kedua adalah pernikahan. Yang ketiga adalah wala', iaitu pembebasan hamba. Jadi, dalam konteks ini, anak tak sah taraf Encik Ali tidak layak mendapat pembahagian harta pusaka beliau. Sebelum kita menjurus kepada isu yang kedua, iaitu mengapakah anak perempuan Encik Ali tidak boleh memegang harta pusaka pembahagian tersebut. Dalam konteks kaedah faraid, anak perempuan Encik Ali layak mendapat bahagiannya. Namun, disebabkan beliau masih belum baligh, beliau tidak boleh menguruskan harta pusaka tersebut. Jadi, bagaimanakah Islam menyelesaikan perkara ini? Mari kita lihat dahulu apakah itu definisi anak yatim. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud yang bermaksud tidak ada keyatiman setelah baligh. Jadi, anak perempuan Encik Ali ini dikategorikan sebagai anak yatim kerana masih lagi belum baligh.
Jadi, siapakah individu yang bertanggungjawab menguruskan harta anak yatim ini? Tanggungjawab menguruskan harta anak yatim terletak kepada datuk ataupun ayah kepada Encik Ali. Sekiranya datuk telah tiada, ibu bertanggungjawab untuk menguruskan harta tersebut. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 152 yang bermaksud, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim melainkan dengan cara yang terbaik sehinggalah anak tersebut sampai kepada tempoh balignya. Firman Allah yang lain dalam surah An-Nisa ayat 6 yang bermaksud, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih daripada batas kepatuhan dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Jadi dalam konteks ini, anak perempuan Encik Ali sangat layak mendapat pembahagian harta pusaka tersebut, tetapi wajib melantik mawali untuk menguruskan harta beliau. Kerana apa? Anak Encik Ali masih belum balik. Baiklah, kita beralih kepada penyelesaian isu. Isu ini diselesaikan dengan cara pembahagian harta Ali akan dibahagikan mengikut kadar faraid seperti yang ditetapkan oleh syarak. Caranya adalah pembahagian harta pusaka berlaku dalam kalangan ahli waris sahaja. Dalam kes Encik Ali, beliau mempunyai seorang ayah yang masih lagi hidup, ibunya, isterinya, 2 orang anak lelakinya dan anak perempuannya yang masih belum balik. Dalam kes ini, anak tak sah tarafnya tidak berhak mendapat pembahagian harta pusaka tersebut walaupun beliau telah menyatakan wasiatnya, iaitu hartanya dibahagikan sama rata kepada semua anaknya. Namun, kes ini dikecualikan kepada anak tak sah taraf dia. Kerana apa? Kerana anaknya itu tidak mempunyai nasab keturunan yang bersambung dengan Ali. Secara ringkasnya, beliau tidak berhak mendapat bahagian harta pusaka tersebut. Yang kedua, yang seterusnya, bahagian harta anak perempuan Ali yang belum balik akan diuruskan oleh ayah kepada Ali ataupun datuknya. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 10 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala ataupun neraka. Dalam hal ini, memakan harta anak yatim adalah diharamkan dalam Islam. Namun, dalam aspek kita hendak menguruskan anak yatim tersebut ataupun mengembangkan hartanya, dibenarkan oleh syarak. Tetapi berlebih-lebihan dengan harta anak yatim adalah dilarang sama sekali dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Amir Syami bin Burhanuddin akan meneruskan pembentangan bagi kumpulan kami untuk cara pengiraan harta pusaka mengikut dan berpandukan ilmu faraid. Okey, jadi sebelum kita memulakan pengiraan kita terhadap harta peninggalan arwah Encik Ali, terlebih dahulu kita akan kenali ahli-ahli waris yang layak menerima harta tersebut. Yang pertama ialah golongan ashabul furud, iaitu waris-waris yang terdekat, iaitu yang terdiri daripada ayah Encik Ali, ibu Encik Ali dan juga isterinya. Itu 3 orang daripada golongan ashabul furud. Kemudian ialah golongan asobah. Golongan asobah yang terdiri daripada anak-anaknya, yang ini 2 orang anak lelaki arwah Encik Ali dan juga seorang anak perempuan. Manakala golongan yang tidak mendapat harta peninggalan Encik Ali, yang tidak layak menerima harta tersebut ialah seorang anak tak sah taraf oleh isterinya. Maka anak tak sah taraf tersebut tidak layak sama sekali untuk menerima harta peninggalan arwah Encik Ali melalui hukum faraid. Okey,
Seterusnya, kita akan terlebih dahulu mengetahui jumlah harta yang ditinggalkan oleh Encik Ali. Jadi setelah diteliti daripada peninggalannya, ini rumah, tanah kebun, wang-wang simpanan dan sebagainya, maka harta yang ditinggalkan oleh arwah Encik Ali ialah berjumlah sebanyak RM2,410,000. Dan setelah ditolak-tolak daripada hutang, wang pengurusan jenazah, maka kita akan mendapat satu jumlah akhir iaitu RM2,400,000. Maka untuk pengiraan jumlah harta yang perlu difaraidkan kepada ahli-ahli waris ialah RM2,400,000. Jadi kita akan pergi kepada bahagian-bahagian yang akan diterima oleh setiap ahli waris yang layak menerima harta peninggalan arwah Encik Ali. Bagi ayah kepada arwah Encik Ali akan mendapat 1/6. Ibunya juga akan mendapat 1/6 daripada harta peninggalan. Kemudian isteri arwah Encik Ali pula akan mendapat 1/8 daripada harta peninggalan. Setelah ditolak daripada bahagian-bahagian tersebut, maka selebihnya adalah untuk asabah. Dan pengiraan untuk asabah ialah 2:1, iaitu 2 bahagian lelaki dan juga 1 bahagian perempuan. Manakala untuk anak tak sah taraf, tidak layak menerima apa-apa bahagian. Okey, untuk yang pertama kita akan kira dahulu pengiraan bagi ashabul furud, iaitu waris-waris yang terdekat yang terdiri pada ayah, ibu dan juga isteri. Jika kita susun setiap bahagian bagi mereka ialah ayah dan ibu milik arwah Encik Ali akan mendapat 1/6, manakala isterinya akan mendapat 1/8. Kita akan samakan dahulu penyebut, iaitu bahagian bawah pecahan. Ini 1/8 isteri akan didarabkan dengan 3, manakala 1/6 milik ayah dan ibu arwah Encik Ali akan didarabkan dengan 4. Dan hasilnya kita akan dapat 4/24 untuk ayah, 4/24 untuk ibu dan 3/24 untuk isteri. Jadi daripada pecahan tersebut kita akan terus darabkan dengan jumlah harta peninggalan yang perlu difaraidkan, iaitu RM2,400,000. Jadi 4/24 didarabkan dengan 2,400,000, hasilnya ialah RM400,000. Manakala 3/24 didarabkan dengan 2,400,000, hasilnya ialah RM3,000. Justru harta yang akan didapati oleh waris-waris ashabul furud ialah untuk ayah sebanyak RM400,000, untuk ibu RM400,000 juga, manakala untuk isteri pula ialah RM300,000, dan selebihnya akan ditolak untuk bahagian golongan asabah, iaitu anak-anak. Seterusnya ialah pengiraan untuk golongan asabah pula. Golongan asabah seperti yang kita tahu akan mendapat baki harta setelah ditolak bahagian-bahagian daripada ashabul furud. Maka untuk pengiraannya kita akan tolak terlebih dahulu bahagian-bahagian ashabul furud, iaitu 24 ditolak dengan 4, iaitu bahagian untuk ayah, ditolak lagi dengan 4, bahagian untuk ibu, ditolak lagi dengan 3, iaitu bahagian untuk isteri. Maka hasilnya ialah 13 bahagian. Jadi 13/24 ialah bahagian untuk golongan asabah sahaja. Jadi 13/24 didarabkan dengan jumlah asal harta arwah Encik Ali, iaitu 2,400,000. Dan hasilnya ialah RM1,300,000. 1,300,000 ini adalah untuk asabah saja. Seperti yang kita tahu, asabah, anak lelaki akan mendapat 2 bahagian, anak perempuan akan mendapat 1 bahagian. Jadi untuk kes ini Encik Ali mempunyai 2 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan, maka jumlahnya adalah 5 bahagian. Untuk kita dapat dahulu 1 bahagian, berapakah jumlah 1 bahagian? Jadi kita akan bahagikan 1,300,000 tersebut, 300,000 tersebut dibahagikan dengan 5, dan hasilnya ialah RM260,000. Jadi 1 bahagian bersamaan RM260,000. Jadi untuk anak lelaki yang pertama, anak lelaki Encik Ali yang pertama,
2 darab RM260,000, hasilnya ialah RM520,000. Anak lelaki yang kedua juga sama, 2 didarabkan dengan 260,000, maka hasilnya ialah RM520,000. Dan anak perempuan pula ialah 1 bahagian, maka 1 didarabkan dengan 260,000, maka hasilnya adalah sama, iaitu RM260,000. Dan itu ialah harta-harta yang akan diperolehi oleh golongan-golongan asabah, iaitu anak-anak arwah Encik Ali. Okey, jadi kesimpulan bagi pembentangan pada kali ini mengenai isu faraid, dapat kita simpulkan bahawa ilmu faraid ini merupakan satu ilmu yang penting untuk dipelajari oleh setiap umat Islam, tidak kira kaya atau miskin. Kerana apabila kita mati, pasti kita akan meninggalkan harta pusaka dan ianya perlu difaraidkan kepada ahli-ahli waris. Dan ilmu-ilmu tersebut sangat berguna untuk mengelakkan persengketaan antara ahli-ahli waris, antara ahli keluarga. Kerana dapat kita lihat pada hari ini, pada masa kini, banyak sekali isu mengenai pergaduhan antara adik-beradik, antara pakcik, makcik, malahan antara ibu dan anak sendiri. Apabila kes pembagian harta ini dibangkitkan, mereka semua tidak mempunyai ilmu yang cukup, dan itu yang membuatkan mereka semua bergaduh. Kerana hukum faraid ini adalah perintah Allah, ditulis sendiri dalam Al-Quran, maka inilah kaedah yang paling bernas dan juga yang paling adil. Walaupun pada pandangan mata manusia ada ketidakadilan, namun ianya ada hikmah di sebaliknya, kerana ialah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah sebaik-baik kaedah dan juga seadil-adil kaedah. Maka dapat kita simpulkan bahawa ilmu faraid ini sangat penting kepada umat Islam. Jadi itu saja daripada pembentangan kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.